Buletin Didik 1 April bersama saya Fazilani Harun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 59,000 unit buku telah berjaya dijual dalam Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur secara dalam talian selepas 10 hari penganjurannya sejak 19 Mac lalu. Menurut Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Aziz Jidin, penganjuran program ini mendapat sambutan luar biasa dan merekod peningkatan jualan sebanyak 400% berbanding edisi tahun lalu. Penganjuran pada tahun ini menyaksikan penyertaan lebih 111 pempamer, iaitu lebih 2 kali ganda daripada jumlah penyertaan pada tahun lalu. Penganjur juga mensasarkan sekurang-kurangnya 100,000 unit jualan buku dalam tempoh program ini diadakan. Majlis Pelancaran Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur dalam talian berlangsung hari ini dirasmikan Datuk Dr. Aziz. PBKL 2021 anjuran Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dan Majlis Buku Kebangsaan Malaysia MBKM diteruskan selepas mendapat sambutan luar biasa tahun lalu. Tahun ini ia berjaya menghimpun 48 penerbit buku dari pelbagai genre. Malah pada 3 hari jualannya, peningkatan jualan melonjak sehingga 178% berbanding tahun lalu. Ini membuktikan bahawa sambutan pencinta buku tetap menggalakkan walaupun jualan dibuat secara online. Datuk Dr. Aziz Jidin turut merakam ucapan tahniah kepada penganjur kerana usaha yang dilakukan dalam terus menyemai budaya membaca dalam kalangan rakyat. Tambah beliau, sambutan ini membuktikan perkembangan teknologi digital turut membantu industri pembukuan dalam menyebarkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat. 12 ikon guru pendidikan khas dari seluruh negara dihimpunkan bagi membincangkan inovasi untuk murid berkeperluan khas di sekolah. Input itu dikongsikan menerusi sesi webinar Perkongsian Inovasi Guru Pendidikan Khas Peringkat Kebangsaan 2021. Program berkenaan dianjurkan siswa guru Program Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan PPI SMP Kampus Darul Aman Kedah. Dalam sesi yang berlangsung selama 2 hari bermula 30 Mac lalu, pelbagai perkara dikongsi. Antaranya inovasi pedagogi dalam proses pendidikan yang menyumbang kepada pembangunan mekanisme kerja yang inovatif seperti kemahiran pengurusan produk, reka bentuk dan teknologi digital. Panel turut berkongsi mengenai kepelbagaian kaedah pengajaran serta pendidikan berkesan yang sesuai dengan keupayaan murid berkeperluan khas. Webinar ini banyak memperkenalkan saya dengan guru ikon inovasi pendidikan khas dari negeri yang lain. Ia juga memberikan saya peluang untuk berkongsi cara saya mengajar murid bermasalah pendengaran di dalam kelas yang mungkin memberikan cetusan idea kepada guru-guru pendengaran yang lain. Webinar ini banyak memberi peluang kepada guru-guru pendidikan khas untuk berkongsi tentang hasil inovasi yang telah mereka lakukan kepada murid berkeperluan khas dan juga komuniti pendidikan khas. Semoga webinar ini dapat diteruskan lagi di masa akan datang dengan pengisian yang lebih bermakna dan bermanfaat untuk dunia pendidikan khas. Dan membantu mereka dapat mempelajari elemen-elemen musikal dengan lebih mudah dan menyeronokkan. Melalui webinar ini juga telah membuktikan bahawa ada ramai pendidik yang berjuang untuk memartabatkan dunia pendidikan khas. Selain itu, webinar ini juga memberi banyak manfaat khususnya untuk bakal guru yang akan mengendalikan pelajar berkeperluan khas sebaik tamat pengajian nanti. Malaysia akan menerima bekalan 3.5 juta dos vaksin COVID-19 jenis CanSino dari China secara berperingkat bermula bulan ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adam Baba berkata perolehan vaksin itu dibuat dalam 2 kategori iaitu produk siap sebanyak 500,000 dos dan selebihnya pengantaran secara bukal untuk diisi dan dibungkuskan oleh syarikat tempatan Solutions Biologic Sdn Bhd Solbio. Maka manfaat kepada 3.5 juta penduduk dapat kita berikan dengan single dose. Terutama sekali penduduk yang berada dalam kawasan pedalaman dan juga mereka yang sukar dicari semasa program vaksin ini. InsyaAllah, sekiranya ia berjaya, kita akan tambah jumlah dos dari masa ke semasa.
Selain untuk penduduk di kawasan pedalaman dan kawasan penerima sukar untuk datang menerima suntikan sebanyak 2 kali seperti vaksin Pfizer-BioNTech dan Sinovac, CanSino dos tunggal ini juga boleh digunakan bagi tujuan vaksinasi warga asing yang berada di Malaysia. Beliau berkata demikian selepas majlis memeterai perjanjian antara Kementerian Kesihatan KKM dan Seoul Bio untuk mengilang vaksin atau secara fill and finish siang tadi. Sementara itu, orang ramai yang belum mendaftar program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK boleh berbuat demikian di Pusat Internet Komuniti PIK di seluruh negara. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM dalam satu kenyataan memaklumkan, usaha itu bertujuan membantu orang awam termasuk warga emas yang berdepan kesukaran mendaftar program itu melalui aplikasi MySejahtera. Kaki tangan pusat itu ditugaskan untuk membantu melancarkan proses pendaftaran. Selain memaparkan poster mengenai pendaftaran vaksin COVID-19 melalui MySejahtera bagi memaklumkan orang awam, usaha itu diharap dapat membantu meningkatkan tahap kesedaran dalam kalangan rakyat mengenai pentingnya proses vaksinasi dalam membantu kerajaan memerangi pandemik COVID-19. Sehingga semalam, 7.5 juta orang telah mendaftar untuk mendapatkan vaksin. 482,808 orang telah menerima dos pertama, manakala 215,395 telah menerima dos kedua. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mahu pemerkasaan sektor awam menjadi agenda penting bagi memastikan perkhidmatan yang lebih cekap dan mesra rakyat. Sehubungan itu, beliau mahu tumpuan diberikan untuk mengurangkan kekangan birokrasi agar bantuan dapat disalur kepada segenap lapisan masyarakat, khususnya di kawasan luar bandar. Langkah ini penting supaya mesej dan bantuan dapat kita salurkan secara efektif pada golongan-golongan yang terkesan dengan masalah COVID ini. Tumpuan harus juga diberikan pada usaha untuk mengurangkan kekangan birokrasi. Perdana Menteri berucap dalam majlis perjumpaan khas bersama penjabat awam di Kuching, Sarawak. Katanya bagi mengurangkan kekangan birokrasi di peringkat pihak berkuasa tempatan PBT, misalnya, mana-mana peraturan yang didapati tidak lagi berkesan, wajar diteliti semula dan ditambah baik. Proses permohonan bantuan perlu dipermudah termasuk kepada rakyat, peniaga, pengusaha dan pelabur. Prosedur operasi standard SOP bagi semua aktiviti ibadah di masjid serta surau sepanjang Ramadan termasuk solat tarawih akan diperinci dan diumumkan dalam masa terdekat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata bagi wilayah Persekutuan, SOP akan diselaraskan oleh Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi. Negeri lain pula ditentukan oleh Majlis Agama Islam masing-masing. Saya melihat perkara ini hampir sama dengan solat-solat yang lain, kecualilah mungkin ada sikit perubahan-perubahan yang kecil yang akan dilihat dari semasa ke semasa. Ala kulli hal kami sokong tentang kebenaran solat tarawih tersebut, dan ini bukan sekadar tradisi tapi ini merupakan amalan yang Islam tuntut, yang kita walaupun sunat tapi maknanya besar dalam diri, sanubari, keluarga umat Islam. Sebelum ini, Majlis Keselamatan Negara MKN mengumumkan kebenaran untuk mengadakan solat tarawih di masjid sepanjang bulan Ramadan yang dijangka bermula 13 April ini. Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata demikian selepas merasmikan akaun emas Yapim di Ibu Negara siang tadi. Ketika remaja lain masih mengharap bantuan keuangan daripada ibu bapa untuk menyambung pengajian, ada segelintir yang cuba melakukan pelbagai kerja sampingan untuk menjana pendapatan. Hasilnya mungkin tidak seberapa, namun secara tidak langsung, aktiviti itu mendidik rasa tanggungjawab dan melatih pengurusan keuangan yang baik. Mula berjinak-jinak dalam dunia penternakan arnab sejak setahun lalu, Muhammad Fakhrul Razi Cik Abdul Aziz kembali menumpukan sepenuh perhatian terhadap minatnya itu sejurus tamat peperiksaan SPM. Sebagai anak sulung dalam keluarga, Fakhrul tidak mahu membebankan keluarga apabila sambung pengajian kelak. Menyedari jurusan mekanik perkapalan yang bakal dipohon menelan kos sekitar RM20,000, dia mengambil inisiatif untuk menguruskan keuangan sendiri. Saya mungkin akan ambil kos mekanik perkapalan. Kos yang
bahagian yang saya akan ambil mungkin dalam 20,000 macam tu. Jadi saya buat kerja macam ni untuk tampung kos pembelajaran saya nanti. Dengan bermodalkan kurang RM100, bekas pelajar Sekolah Menengah Agama Irsyadiah Bagan Datoh Perak ini memiliki beberapa spesies arnab baka pedaging dan baka bulu. Antaranya New Zealand White, Great Giant dan Angora. Penjagaan ternakannya tidak terlalu rumit. Namun disebabkan kesibukan dengan persiapan peperiksaan SPM sebelum ini, Fakrul hanya mampu menternak dan menjual 50 ekor arnab dalam tempoh setahun. Kini dengan masa yang terluang, Fakrul menyasarkan penjualan 20 ekor arnab sebulan. Alhamdulillah, hasil yang saya dapat dah dekat 2,000 lebih macam tu. Jadi hasil yang saya dapat ni saya akan belanjakan untuk pembelajaran saya nanti. Jadi masa yang akan datang ni, masa sebelum sama belajar ni, saya akan menternak anak lagi untuk mencari pendapatan untuk sama belajar. Sementara itu, seorang lagi anak muda mengurat langkah dalam bidang multimedia bagi menjana pendapatan untuk ke Menara Gading. Bercita-cita melanjutkan pengajian dalam jurusan kejuruteraan kimia. Bekas pelajar Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Kuantan, Muhammad Daniel Mat Yusof membantu guru-guru sekolahnya dalam menyediakan slide dan suntingan video bagi tujuan pembelajaran. Diamanahkan untuk menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih menarik dan kreatif, Daniel menerima upah RM50 bagi setiap topik dan mampu meraih RM100 hingga RM150 sebulan. Penilaian saya untuk masuk ke universiti ialah saya telah merancang kewangan saya dengan lebih sistematik. 80% daripada hasil kerja sampingan saya masuk ke dalam bank dan 20% daripadanya saya menggunakan untuk keperluan harian. Selain rutin itu, Daniel juga mengambil inisiatif untuk menjual makanan dalam talian. Guru-guru hari ini nak tak nak perlu untuk selari dengan apa yang berlaku dalam media dan juga teknologi hari ini. TikTok merupakan salah satu daripada medium penyampaian yang bagi saya sangat berkesan. Kenapa? Kerana kita perlu memikirkan dalam masa 5 minit, 3 minit atau 4 minit apakah butiran-butiran isi pembelajaran yang penting yang perlu disampaikan dengan cara yang lebih menarik, cara yang lebih kreatif. Jadi TikTok itu akan menjadi salah satu daripada medium pembelajaran. Maka dengan lambakan medium positif pembelajaran yang kita sampaikan secara positif di media sosial ini, paling tidak ia menjadi salah satu sumber pembelajaran yang dapat dimanfaatkan oleh pelajar kita. Bersua kembali. Feri Mesra Alam dengan menggunakan tenaga elektrik bakal beroperasi sepenuhnya di Plymouth, United Kingdom. Pemikiran feri ini selaras dengan hasrat kerajaan United Kingdom untuk mengurangkan pembebasan gas karbon dioksida sehingga 50% dalam sektor maritim menjelang tahun 2050. Menurut pengasas syarikat Plymouth Boat Trips, Ben Squire, e-Voyager adalah yang pertama seumpamanya. Pemikirannya juga adalah salah satu usaha menyokong kempen kebersihan alam sekitar. Ia dibina menggunakan rangka bot biasa dengan 12 kapasiti tempat duduk penumpang. Namun enjin diesel asalnya telah dikeluarkan dan diganti dengan enjin elektrik dari kereta Nissan. We're so used to being on ferries or, boats, unless you're sailing, of course, with, the vibration of the diesel engine, and the fumes, some people getting seasick and, just that noise really, the noise and the feel of the boat under that type of high torque power. This is a totally different experience. Selepas di-charge semalaman, e-Voyager boleh digunakan pada keseluruhan siang hari. Dalam tempoh 5 bulan yang lalu, semua ujian melibatkan kapasiti motor, sistem kawalan dan pengecas telah dilakukan, sekaligus membolehkan feri ini meraih kelulusan pihak berkuasa tempatan untuk beroperasi sepenuhnya. Ketika ini, satu lagi feri dengan kapasiti lebih besar iaitu 150 penumpang sedang dalam pembikinan. Ia mampu beroperasi 14 jam sehari dengan hanya sekali charge. Sanggup bersusah payah membina tempat perlindungan kerana minat dan sayang pada haiwan. Itu yang dilakukan seorang individu di Nerola, Itali dengan kira-kira 300 haiwan miliknya.
Antara binatang peliharaan Massimo Manny, seekor anak kambing yang diselamatkan daripada disembelih pada Disember lalu di Aqua Pendente. Katanya dia terpaksa merayu kepada tuan kambing berkenaan untuk melepaskan haiwan tersebut. Tambah Manny, minatnya terhadap haiwan wujud sejak kecil lagi dan dia pernah bekerja sebagai penjaga haiwan di sebuah sarkas. Setelah mencapai usia 30 tahun, dia memulakan hidup baru dengan membuka sebuah ladang di kawasan kampung. Primi animali l'ho salvati da me stesso perché prima ero un allevatore, quindi da bambino ho lavorato sempre nell'ambiente dello sfruttamento degli animali e poi grazie a loro la strada ha preso tutto un altro percorso, quindi ci siamo ritrovati a convertire un allevamento in un posto appunto di frontiera dove ci stanno questi animali che io li considero dei reduci dello sfruttamento da parte dell'uomo. Manny yang kini hanya makan sayur-sayuran turut berharap lebih ramai individu tampil dalam kempen kesedaran memelihara binatang. Jago perseorangan badminton Lee Zijia hari ini menerima ganjaran wang tunai RM30,000 hasil kejayaannya bergelar juara perseorangan lelaki kejuaraan All England. Manakala beregu wanita Pearly Tan dan M. Tina pula menerima RM15,000 selaku juara terbuka Switzerland. Imbuhan yang diraih menyuntik lagi semangat mereka menuju tugasan Sukan Olimpik dan juga sasaran peribadi mendaki ranking dunia. Insentif disampaikan Presiden Persatuan Badminton Malaysia BAM Tan Sri Mohamad Nozar Zakaria dalam satu majlis di Akademi Badminton Malaysia Bukit Kiara. Lee Zijia ketika ini menghuni ranking ke-8 dunia dan menyasarkan kedudukan 5 terbaik dalam tempoh 2 tahun mendatang. Menyifatkan semakin matang serta berusaha mengendalikan tekanan yang diletakkan, pemain berusia 23 tahun itu mempunyai sekurang-kurangnya 3 saingan terbuka Malaysia, Singapura dan India sebelum menyertai Sukan Olimpik Tokyo Julai nanti. In future lagi kita pun tak tahu ada tournament apa. So memang maybe by next year or after next year memang saya hopefully will break into top 5 lah. Memang saya rasa memang siapa kalau pergi sampai Olimpik pun siapa pun nak menang gold medal tu. Tak ada siapa yang mau kalah, tapi saya rasa based on sendiri apa yang sendiri mau, apa yang sendiri paling selesa untuk compete tournament tu saya rasa paling penting untuk player kita. So macam saya cakap, saya harap every time saya go into court, saya rasa memang saya ada self manage saya macam mana untuk handle pressure. So memang saya harap saya masih boleh keep it up dengan cara yang saya sudah tahu sekarang. Pasangan beregu wanita muda Pearly Tan M. Tina yang meraih ganjaran RM15,000 berdasarkan kejayaan di Switzerland pula lega dengan peningkatan yang ditunjukkan. Dalam kesemua 4 pertandingan yang disertai sejak Januari, kedua-duanya sedang meniti fasa memberangsangkan apabila beraksi di peringkat suku akhir sebanyak 3 kali beserta 1 kejuaraan. I just hope that we can keep the momentum for the past tournament, keep the spirit and play our game plan, play well in the tournament. I think it's a good bonus for us. It will help to improve our confidence and also motivate us to do better in all future tournaments. Pearly dan Tina yang berusia 21 dan 23 tahun merupakan beregu ketiga negara ketika ini di belakang Chow Mei Kwan, Lee Meng Yan dan Vivian Hu Yap Cheng Wen. Menduduki tangga ke-19 dunia, sasaran tahun 2021 ialah menempatkan di kalangan 15 terbaik. Dalam perkembangan yang sama, badan induk itu hari ini melancarkan sudut dinding juara atau Wall of Champions di bangunan itu hari ini sebagai pendorong perjuangan pemain negara di kejohanan bertaraf jelajah dunia. Presidennya Tan Sri Mohamad Nozar sekali lagi mengambil pendekatan tidak mahu terus memberikan tekanan berlebihan kepada Lee Zijia, namun yakin sesuatu mampu dibawa pulang dari Tokyo. Untuk kita bagi tekanan unnecessary, I think is premature. Saya rasa kita stick lagi dengan tim kita yang muda ini untuk 2024. Namun kita tentu saja berharap kepada result yang baik pada Olimpik Tokyo ini. Filem tempatan Mimaland diangkat filem seram terbaik pada Alternative Film
Festival Spring 2021 di Toronto, Kanada. Mimalayan menewaskan 4 filem seram yang lain iaitu Dead Destination dan Faith dari United Kingdom, Edwin, Kanada dan Thousand of Years dari Amerika Syarikat bagi kategori filem cereka. Filem arahan Nevin Hyong yang menampilkan Fatah Amin dan Sofia Al-Barakbah sebagai terajuk utama itu turut menggondol trofi pengarah terbaik selain menjadi finalis bagi kategori sinematografi terbaik. Mimalayan turut dicalonkan dalam beberapa festival lain iaitu Portland Horror Film Festival, Brussels Independent Film Festival dan Europe Film Festival. Ia bagaimanapun berdepan laluan sukar kerana dilancarkan ketika penularan COVID-19. Filem terbitan Miko Studio M Sendirian Berhad itu mengisahkan sekumpulan pencipta kandungan yang menerima satu tawaran tugasan luar biasa bagi membuat aktiviti penggambaran di kawasan tapak taman tema hiburan yang terbiar lama iaitu Mimalayan yang pernah terkenal sekitar 1980-an. Sepanjang penggambaran, pelbagai perkara berlaku. Bahkan satu demi satu daripada ahli kumpulan mereka meninggal dunia akibat mengunjungi tempat tersebut. Mengakhiri buletin didik malam ini, seorang wartawan di Switzerland menceritakan mengenai pandemik COVID-19 dengan menggunakan sebuah kotak muzik. Saya Fazlani Harun, Assalamualaikum dan selamat malam.